apa khabar anak murid cikgu? Okey, bersama Cikgu Masliza di channel Cikgu Masliza, kita belajar pendidikan moral tahun 4. Jom. Pendidikan moral tahun 4. Okey, unit 8 tentang keadilan. Tema saya dan jiran. Standard kandungan, tindakan yang adil terhadap jiran. Mari kita teruskan video kita. Baiklah, objektif pembelajaran kita seperti biasa ada 5. Dari memberikan contoh tentang tindakan yang adil, kemudian kita jelaskan kebaikan, kemudian kita nyatakan kesan-kesan dan huraikan kesan, kita ekspresikan perasaan, dan yang kelima, kita akan amalkan tindakan yang adil. Okey. Baiklah murid-murid, kita akan pergi buku teks muka surat 68, muka surat 68, ya, bersikap adil, kemesraan terjalin. Di sini ada satu paparan yang menunjukkan satu majlis yang akan diadakan, iaitu Majlis Hari Raya Peringkat Kejiranan, kawasan rumah. Kawasan kejiranan. Okey, Sipin, seorang budak ni Sipin dan juga jiran-jirannya ditugasi untuk membuat persediaan bersempena dengan Majlis Hari Raya Peringkat Kejiranan. Okey, Sipin ni ditugaskan untuk mengagihkan jawatan-jawatan ataupun untuk kerja-kerja rakan-rakan jiran mereka, rakan-rakan jirannya untuk melakukan tugas mengikut kebolehan dan apa yang ada kelebihan mereka. Jadi Sipin ditugaskan untuk menyenaraikan. Okey, tapi kita tengok dulu apa yang rakan-rakan Sipin boleh lakukan. Okey, contoh dekat sini. Okey, gasan. Okey, saya boleh membuat kraft tangan. Saya belajar daripada ibu. Oh, gasan ni seorang yang kreatif. Dia boleh hasilkan kraft tangan. Okey, kita tengok Wenju. Wenju, saya suka menanam pokok bunga. Saya ada banyak pokok bunga di rumah. Okey, maknanya Wenju ni dia tentang hiasan. Dia ada banyak tanam pokok bunga. Okey, kita tengok Muhammad. Muhammad, saya boleh bantu siapa saja. Wah, Muhammad ni dia boleh buat apa saja. Terbaik Muhammad ni. Jadi dia boleh bantu siapa saja yang perlukan pertolongan. Okey, kita pergi tengok kepada Sheila. Okey, Sheila ni mahir menggunakan komputer. Kalau mahir komputer ni, apa tugas yang terbaik untuk Sheila, ya? Okey, baiklah, kita tengok Ovia, saya pernah mengikuti kelas tarian. Oh, Ovia ni pandai menari. Okey, dia boleh menghasilkan sesuatu untuk majlis hari raya nanti. Okey, apa yang kita boleh tugaskan Ovia? Okey, kita akan bantu. Okey, murid-murid, kita akan bantu Sipin untuk menghasilkan jadual tugasan. Jadi, mari kita bantu Sipin. Okey, kalau ikut dalam buku teks muka surat 68, kamu akan melihat satu jadual yang telah disediakan oleh Sipin. Okey, kita nak pesan kepada Sipin ni supaya dia berlaku adil, tidak berat sebelah ataupun pilih kasih untuk menentukan jawatan ataupun tugas yang diberikan kepada rakan-rakannya. Okey, kenapa kita nak tahu kenapa Sipin beri jawatan ataupun tugas kepada mereka ini. Jadi, okey, mari kita bantu Sipin. Tengok Sipin ada tak dalam memberi tugasan. Okey, baiklah murid-murid. Okey, bersikap adil, kemesraan pasti akan terjalin.
Okey, di sini ada satu ruang jadual. Okey, yang disediakan oleh Sipin. Okey, dah senaraikan dekat sini 1 sampai 6 orang. Sipin, Wenju, Sheila, Ovia, Muhammad dan Kasen. Okey, tugas yang diberikan kepada Sipin tadi apa? Okey, menyediakan jadual tugasan. Sipin ni adalah ketua yang akan menyediakan tugasan. Kebaikan dia apa? Memberi pembahagian kerja supaya lebih teratur, tersusun. Okey, supaya majlis nanti yang dirancang akan dapat dilaksanakan dengan baik. Okey, jadi itu adalah tugas Sipin. Okey, sekarang kita tengok. Kita nak bagi tugasan apa dekat Wenju ni. Okey, kita ingat balik. Apa kelebihan Wenju? Okey, tadi Wenju kelebihan dia, saya suka menanam pokok bunga. Saya ada banyak pokok bunga di rumah. Okey, cuba kita fikirkan apa yang sesuai untuk Wenju. Okey, baiklah murid-murid. Okey, tugasan yang sesuai ialah menyediakan tempat majlis diadakan. Okey, selain daripada menyediakan tempat, dia boleh menghias sekali. Okey, ini adalah contoh cadangan yang Sipin dan cikgu bantu dia kan. Okey, maknanya menyediakan Wenju ni dia suka hiasan. Jadi kita minta dia menyediakan tempat dan menghias sekali tempat majlis dilaksanakan. Okey, kenapa? Kebaikannya ialah sebab dia dapat menghias tempat dengan pokok bunga yang dia ada. Jadi dia banyak tanam pokok bunga, jadi dia boleh hiaskan tempat itu dengan pokok bunga yang dia ada. Betul tak murid-murid? Okey. Sekarang kita tengok Sheila pula. Kita nak tahu apa kelebihan Sheila. Okey, Sheila, saya mahir menggunakan komputer. Jadi apa yang sesuai untuk ditugaskan kepada Sheila? Okey, dalam majlis tu tempat dah sedia, tempat dah ada. Jadi macam mana dengan jemputan ataupun poster? Okey, kita nak wawarkan kepada kejiranan kita. Okey, sebab Sheila ni pandai komputer, kita bagi dia tugas menyediakan kad jemputan dan juga poster. Guna kemahiran ICT. Nampak tak? Ada tak Sipin ni? Okey, sebab kebaikan dia apa? Okey, kad jemputan dapat diedarkan kepada semua dan menghebahkan majlis tersebut kepada semua. Poster Sheila hasilkan menggunakan ICT, jadi dia bertampal-tampal di kawasan persekitaran untuk memaklumkan majlis dilangsungkan bila. Okey, jadi seorang pun tak akan terlepas untuk menghadirkan majlis. Okey, tahniah Sheila. Okey, jawatan Ovia pula. Kita tengok apa kelebihan Ovia. Okey, Ovia tadi saya pernah mengikuti kelas tarian. Wah, Ovia ni maknanya kita dah ada tempat, kita ada kad dan poster. Okey, kita fikirkan tentang persembahan pada hari itu. Okey, jadi kita lantik Ovia untuk membuat persembahan. Okey, kebaikan dia ialah melatih pasukan persembahan atau mengadakan persembahan. Okey, terpulang kepada Ovia, sama ada dia yang akan membuat persembahan ataupun dia melatih beberapa rakan lain untuk menunjukkan persembahan. Jadi sebab Ovia ni dia pernah mengikuti kelas tarian. Okey, dia boleh buat pelbagai tarian. Okey, pada hari majlis diadakan. Jadi orang ramai akan menikmati persembahannya. Jadi tak sunyilah majlis tu. Okey, terbaik. Okey, sekarang kita tengok Muhammad pula. Muhammad apa? Dia boleh bantu siapa saja. Fleksibel. Muhammad ni dia boleh buat apa saja. Jadi kita nak dia bantu siapa saja yang perlukan. Tak kisahlah Wenju boleh, Sheila boleh, Ovia boleh dan Kasen pun boleh. Tapi kita nak dia ini orang yang rajin kan. Jadi dia boleh bantu siapa saja. Okey, apa kebaikan dia? Okey, dia dapat membantu dan memudahkan tugas rakan seperti membantu Wenju dalam menghiaskan tempat dan membantu Sheila untuk mengedarkan poster kad jemputan
dan juga dia boleh bantu si Pin menyediakan jadual tambahan kalau perlu diperlukan. Dia juga boleh bantu Ovia membuat persembahan. Okey, panggillah Muhammad ni. Dia akan bantu dengan rela hati sebab dia seorang yang seorang yang membantu. Dia tak kisah. Okey, terbaik Muhammad. Okey, bagaimana pula dengan Garson? Okey, Garson, saya boleh membuat kraft tangan. Saya belajar daripada ibu. Wah, Garson ni pandai buat benda ni. Jadi kita dah fikirkan tempat persembahan kad jemputan dan juga poster. Jadi kita fikirkan souvenir ataupun cenderahati sebab dia pandai buat kraft tangan. Betul tak? Okey, kita akan sediakan cenderahati ataupun hadiah pada hari majlis tu. Okey, sebab apa? Dia boleh menghasilkan kraft tangan yang sesuai untuk dijadikan cenderahati setiap tetamu yang hadir. Okey, jadi secara tak langsung semua murid-murid semua rakan-rakan si Pin dapat melaksanakan tugas yang diberi mengikut kebolehan mereka. Jadi, okey, kita harap majlis akan berjalan dengan lancar. Okey. Okey, baik murid-murid, apakah tugasan yang diberikan tadi? Adil tak? Jelaskan. Okey, kita tengok apakah tugasan yang si Pin senaraikan tadi untuk rakan-rakannya, adil atau tidak? Bagaimana pendapat murid-murid? Ya, cikgu pun rasa macam tu. Adil, betul. Ya, memang adil. Okey, sebab kenapa? Menjalankan tanggungjawab dengan baik mengikut kebolehan mereka. Bila mereka mereka diberikan tugasan mengikut kebolehan mereka, mereka pasti akan menjalankan tugas tu dengan gembira lah tanggungjawab mereka. Okey, mereka seronok lah apa yang mereka boleh buat, mereka akan lakukan. Okey, selain itu, perjalanan majlis akan lancar. Melancarkan perjalanan majlis. Okey, tugasan yang diberikan tu adil lah. Okey, selain itu memudahkan segala urusan. Jadi, sebab mereka tahu apa kebolehan mereka, jadi senang nak uruskan. Okey, dapat mengeratkan hubungan. Tugasan yang diberikan tu adil dan dapat mengeratkan hubungan. Okey, selain itu menjadikan suasana harmoni. Jadi tak adalah kucak-kacir. Kalau si Pin memberi tugasan yang tak sepatutnya, pastilah majlis mungkin tidak selancar yang mereka rancang itu. Mungkin ada satu kekecohan ke ataupun suasana tidak harmoni. Jadi tahniah kepada si Pin dan rakan-rakannya kerana telah mempunyai tanggungjawab untuk melancarkan majlis pada hari tersebut. Okey, selain itu juga yang terakhir sekali ialah menjimatkan kos perbelanjaan. Jadi, mereka tak perlu lagi dah panggil design untuk membuat kad jemputan. Sebab apa? Tadi ada rakan mereka yang pandai ICT kan, komputer. Jadi boleh hasilkan poster, kad, dah jimat duit kat situ. Dan satu lagi kraft tangan. Sebab ada rakan mereka yang boleh menghasilkan kraft tangan. Jadi dekat sini dapat mengurangkan kos. Okey? Jadi, itu sahaja untuk tugasan yang diberikan adil atau tidak. Okey, kemudian kita tengok pula. Apakah kesannya jika si Pin tidak berlaku adil semasa membahagikan tugas kepada pada jirannya atau rakan-rakannya? Kalau si Pin tak berlaku adil. Kalau adil itu bermaksud kan kalau kita letakkan suatu tempat yang betul, itu dikira adil. Okey, sekarang ni si Pin ni kalau sekiranya dia tidak meletakkan tugas dan tanggungjawab kepada rakan-rakannya itu ataupun jirannya itu mengikut kebolehan, apa akan jadi kesan dia? Okey, kita tengok. Yang pertama, tugas tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesan. Sudah pastilah kalau sekiranya kita letak orang yang tidak pandai untuk menari, macam mana akan adakan persembahan, betul tak? Jadi
tak dapat laksanakan dengan baiklah. Okey. Yang kedua, mengganggu perjalanan majlis. Okey. Sebab ada yang tak kena, tak sesuai, jadi perjalanan majlis tidak akan lancar. Okey, menyukarkan segala urusan. Kalau kita tak pandai, contohnya tak pandai untuk membuat poster ataupun kad jemputan, pandai tanam pokok, macam mana nak hasilkan poster ataupun kad jemputan, betul tak? Menyukarkan urusan, betul tak? Okey, akan mewujudkan perasaan tidak puas hati ataupun kecewa. Okey, sebab kalau kita lah tak pandai benda tu, disuruh buat, kita akan rasa tak puas hati ataupun kita kecewa. Alamak, saya tak pandai ni nak hasilkan kraft tangan. Saya pandai bahagian tarian. Contoh. Okey, jadi kita akan rasa tak puas hati lah. Saya nak bahagian tarian. Okey, macam tu. Okey, seterusnya merugikan majlis dari segi keuangan. Jadi, kalau cikgu macam, contohnya cikgu diberikan tugas untuk buat tarian, cikgu tak pandai, cikgu terpaksa upah orang untuk mengadakan majlis. Terugilah tu. Jadi kita dah keluarkan kos yang tak sepatutnya. Jadi kita sepatutnya beri jawatan itu kepada orang yang memang layak ataupun memang berkebolehan. Okay, kemudian keadaan dan suasana majlis tidak akan menjadi ceria dan tidak harmoni. Kalau kita tak berikan tugas tu dengan adil, suasana majlis tidak akan harmoni lah. Tak ada persembahan. Okey, patutnya ada persembahan. Satu lagi, tak ada pokok-pokok bunga kan. Tak ada hiasan yang sepatutnya. Jadi tak cantik lah majlis tu. Okey, tahniah kepada Sipin sebab dia berjaya meletakkan rakan-rakan atau jirannya di tempat yang betul dengan kebolehannya. Jadi, kesan yang tidak ada ni tidak akan berlaku. Ingat? Okey. Jadi, sebagai seseorang murid, kamu kenalah adil dengan diri kamu dan juga kawasan persekitaran, dengan rakan-rakan kamu dan juga ibu bapa kamu. Okey, itu sahaja untuk video kali ini dan kamu perlulah bersikap adil dalam melakukan sesuatu. Okey, cikgu harap kamu adalah murid yang adil. Okey, jika kamu tidak adil, dia akan merugikan diri kamu. Okey, sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi video yang seterusnya dengan cerita yang lain pula. Okey, bye. Jumpa lagi.